الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Kuasa Masjid Kota Damansara, Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati dan diberkati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dengan keizinannya, dengan taufik dan hidayah, inayah daripada Allah, kita dapat kembali bersua dalam jadual majlis ilmu kita pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat, memberikan keberkatan kepada majlis kita, dan mengembalikan keadaan seperti sedia kala, dapat kita mengimarahkan masa-masa kita yang berlalu, yang berjalan ini dengan segala kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali menyambung surah At-Taghabun daripada juzuk yang ke-28, yang mana dalam kuliah terakhir mengikut catatan saya dalam kitab ini ialah pada 16 bulan 9 2020. Maknanya hampir 4-5 bulan, lebih kurang 5 bulan yang lalu, kita tertangguh kuliah kita disebabkan pandemik. Yang mana dalam kuliah terakhir kita sikit lagi untuk kita mengkhatamkan tafsir daripada kitab Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Al-Zuhaili, edisi terjemahan ini, daripada surah At-Taghabun, iaitu surah yang ke-64 daripada juzuk yang ke-28. Alhamdulillah. Mari kita sambung ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun alim. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ayat 14 sehingga 18, 14 hingga 18, yang bermaksud, wahai orang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri kamu dan anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu.
Oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka, dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka, maka Allah Ta'ala akan berbuat demikian kepada kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasih. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu hanyalah ujian bagi kamu, dan di sisi Allah Ta'ala pahala yang besar. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu, dan dengarlah akan pengajarannya, serta taatlah akan perintahnya, dan belanjakanlah harta kamu serta buatlah kebaikan untuk diri kamu, dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang yang berjaya. Dan jikalau kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya Allah Ta'ala melipatkan ganda balasannya kepada kamu dan mengampunkan kamu, sememangnya Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ayat 14 sampai 18. Jadi ini penutup kepada surah At-Taghabun kita, tafsir ini. Adapun sebab diturunkan ayat, berkata pengarang kitab daripada Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Jarir mengemukakan riwayat daripada Ibnu Abbas, firman Allah Ta'ala yang maksud, wahai orang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri kamu dan anak-anak kamu itu adalah musuh bagi kamu, diturunkan bersempena dengan satu kaum di Mekah yang memeluk Islam. Tetapi isteri dan anak mereka enggan turut serta apabila diajak untuk berhijrah ke Madinah bersama dengan mereka, yakni setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang beriman supaya berhijrah. Ketika kaum keluarga mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka dapati ramai orang telah faham dan pandai mengenai agama. Maka golongan suami mahu mengenakan hukuman kepada keluarga masing-masing. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, dan kalau kamu mengampun dan memaafkan mereka dan tidak memarahkan mereka, hingga akhir ayat, ayat ke-14 itu. Jadi ayat ini diturunkan cantik dan molek sekali sebagai muhasabah kita sebagai ketua keluarga, golongan muslimin, golongan lelaki yang dipertanggungjawabkan oleh Allah apabila kita berkeluarga, memperisterikan kepada kita dengan seorang isteri, dikuliakan oleh Allah Ta'ala kita anak dan zuriat, ialah satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sekadar satu nikmat dunia yang kita kecapi, satu nikmat yang sedap yang diharapkan didambakan oleh seluruh manusia, nak isteri, nak anak, memiliki isteri serta mendapat zuriat yang menyebabkan hidup kita ni bahagia, gembira dan seronok. Tetapi hakikat antara lain yang sebenarnya, keluarga itu merupakan suatu bebanan daripada Allah, suatu ujian daripada Allah, pemberian yang Allah beri pada kita yang akan dipersoal serta dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat kelak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Farrajulu, Nabi SAW sebut, setiap daripada kamu itu adalah pengembala, yakni orang yang memegang tanggungjawab, dan akan dipersoalkan oleh Allah akan tanggungjawabnya, yakni gembalaannya. Seorang farrajulu, seorang laki, seorang suami, wa huwa ra'in, dialah merupakan ketua, orang yang dipertanggungjawabkan, ketua kepada isterinya. Lalu ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak akan bagaimana dia melaksanakan tanggungjawab ke atas isterinya sebagai seorang ketua keluarga. Begitulah seterusnya. Dia menggambarkan bahawa ayat ini memperjelaskan kepada kita hakikat keluarga itu sendiri, hakikat sebenarnya. Walaupun hidup di atas dunia ini kita memiliki fitrah untuk berpasang-pasangan, memiliki zuriat, itu fitrah
Allah Ta'ala hiaskan kepada kita. Orang manusia ni fitrah dia manusia. Apa yang dikatakan manusia bukan kata manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dia cari pasang. Pokok-pokok yang tumbuh itu kerana berpasangan, bertemu antara benih jantan, benih betina. Tu pokok-pokok yang ada sekeliling kita tu. Dia bukan tumbuh dengan pasal-pasal, dia ada jantan betina dia. Pendebungaan yang kita halu belajar tu. Binatang pun begitu, difitrah, ditabiatkan oleh Allah untuk bertemu dengan pasangannya. Manusia pun difitrahkan oleh Allah, malah bukan hanya difitrahkan oleh Allah untuk mencari pasangan, mendapat zuriat, tapi Allah Ta'ala memperhiaskan menjadi cantik. Bila seorang lelaki mencari pasangan, dikahwin, kemudian dapat anak, itu satu perhiasan Allah Ta'ala buat di atas muka bumi. Allah sebut dalam Quran, zuyyina linnas, diperhiaskan bagi manusia itu. Allah kata hubbus syahwat, menyukai sesuatu dengan syahwatnya, minan nisa, dengan isteri, itu Allah Ta'ala perhias jadi cantik. Cuba orang jalan seorang-seorang panjang hayat, tak, orang kata tak nampak suasana cantik. Bila di jalan pasang, cantik. Kahwin jalan dengan isterinya, berjalan dengan suami dia, cantik jalan. Nampak hidup ni hidup yang lengkap. Allah kata minan nisa wal banin, Allah Ta'ala perhiaskan pada diri manusia itu secara tabiatnya, secara fitrahnya, secara nalurinya, normalnya, iaitu berpasangan, berzuriat, beranak. Wal qanatir, dia nak harta, asa nak memiliki harta. Itu semuanya Allah Ta'ala buat, bukan sekadar ia adalah fitrah, tapi bagi manusia Allah jadikan dia sebagai pasangan yang mencantikkan, melengkapkan kehidupan dia. Itu fitrah Allah Ta'ala buat. Ini benda tak boleh elak. Maka sebab itu manusia yang bercanggahi dengan fitrah ini, yang tidak mencari pasangan sebagai contoh, cari sama jenis, canggah dengan fitrah ni, jadi huduh. Jadi huduh bukan jadi cantik. Laki cari laki, mana boleh, pelik kan katanya. Belaga kerih yang kerih, pelik kan. Pelik kan kata. Tak kena langsung, pening kepala. Ni benda ni tak cantik, jadi huduh. Begitulah Allah Ta'ala jadikan pasangan ni cantik. Rupa dia bukan hanya secara tabiat, tapi diperhiaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perhiaskan. Zuyyin ni maknanya diperelok, diperhias. Sebagai itu gambaran, suasana, gambaran rupa parah manusia yang berpasangan ni, satu suasana yang kita pun seronok. Dia tengok anak kita, menantu kita seronok jalan, alhamdulillah, tenang kita. Ini. Kemudian Allah sebut juga, dia bukan sekadar dalam ayat ini, bukan sekadar keluarga itu suatu perkara yang perhiasan manusia, tapi Allah Ta'ala mengingatkan kita bahawa dia adalah merupakan ujian Allah. Surah At-Taghabun ni datang rentetan daripada surah-surah sebelumnya yang kita pernah sebutkan bahawa ngarang kitab mengatakan bahawa surah juzuk yang ke-8 ni surah yang bersangkut paut, berkait antara satu dengan lain. Bagaimana surah At-Taghabun juga menekankan persoalan tentang wahai orang beriman, hendaklah kamu jangan dilalaikan oleh keluarga kamu, sebagaimana surah sebelumnya, surah Al-Munafiqun sebagai contoh. Allah pun sebut di akhir surah Al-Munafiqun, Allah Ta'ala mengingatkan orang beriman, jangan la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Berkali-kali Allah mengulang dalam 3-4 surah yang berturut-turut. Di hujung surah At-Taghabun juga Allah Ta'ala ingatkan lagi, wahai orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Surah Al-Munafiqun pun mengingat perkara yang sama, surah sebelumnya pun mengingat perkara yang sama, Al-Hasyr mengingatkan perkara yang sama. Kemudian surah At-Taghabun pun mengingat perkara yang sama. Allah kata, wahai orang beriman, sekali lagi aku ingatkan kepada kamu, inna min azwajikum, bukan semua. Allah kata inna min, sesungguhnya sebahagian. Inna min azwajikum, sesungguhnya, maknanya satu penegasan daripada Allah Ta'ala bahawa sebahagian kepada kita ni kena beringat bahawa sebahagian daripada mereka Allah Ta'ala menguji berat ke atas diri mereka dengan isteri mereka, dengan anak-anak. Alhamdulillah,
kalau kiranya Allah Ta'ala anugerahkan isteri kita yang salihah, alhamdulillah. Kiranya Allah Ta'ala menguji kita, memberikan kita zuriat yang salih dan salihah, alhamdulillah. Tapi tak semua menikmati perkara yang sama. Tak sama Allah Ta'ala beri rupa yang sama dalam kehidupan. Ada sebahagian kita Allah Ta'ala uji dengan isteri kita. Isteri kita tu jadi ujian pada kita. Kita nak taat pada Allah, tapi sangkut di leher ni. Telan ayak tak lepas. Dah lah takut bini sangkut leher, telan ayak lepas bini pun takut. Nak tegur dia, tu aurat Allah, sangkut ni ayak leher ni. Yang nak suruh pakai tudung tu. Nak suruh pakai tudung tu telan ayak leher tak lepas, duk sangkut tau ni. Anak kita pula nak suruh dia semayang, nak suruh semayang ni sampai berbuih mulut ni, elok tak lepas, telan tak lepas. Allah Ta'ala uji kita. Ini bukan berlaku di kalangan kita, tapi bukan semua. Sebab Allah menegaskan sesungguhnya ada di antara kalian yang diuji, isteri dan anak menjadi musuh. Merujuk pada musuh ni maknanya penghalang kita kepada mentaati Allah, penghalang kita daripada melaksanakan perintah Allah, kerana merujuk kisah turunnya ayat tadi, iaitu ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman supaya berhijrah ke Madinah. Mandatory, hijrah ke Madinah ni mandatory pada waktu itu. Macam kita rasa wajib semayang, semayang ni wajib, macam pada waktu itulah semacam kita berhijrah, sahabat-sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah, macam itulah rasanya. Berhijrah tu macam wajib semayang. Kena pergi. Tak boleh tak pergi. Tak boleh tak semayang. Boleh tak orang beriman rasa tak apa, tak semayang tak apa? Tak boleh. Begitulah juga kewajipan berhijrah. Tak boleh kata Rasulullah suruh hijrah ni, tak apalah, pilihan ikut dan tak, kalau kita sempat pergi tak sempat saya pergi, tak. Dia macam semayang. Kalau tak pergi berdosa. Maka Allah Ta'ala menguji sahabat di kala itu sebahagian mereka, sebahagian mereka. Bagaimana Allah uji mereka? Iaitu yang sahabat lelaki yang beriman tapi isteri tidak beriman, anak tidak beriman. Susah. Ataupun ada yang beriman tetapi tak nak ikut arahan Rasulullah supaya berhijrah. Sama ada isteri masuk beriman, suami tak beriman, tak nak ikut. Ataupun suami beriman dan hijrah tetapi isteri dan anaknya tak nak ikut. Itu vice versa. Sama ada suami ataupun isteri. Ini sebab turunnya ayat. Jadi bila pasangan kita tak nak taat pada Allah, kadang-kadang menguji kita juga. Rasulullah ke bini aku? Tu. Allah ke anak? Pada waktu itulah. Tapi nak menggambarkan kehidupan kita ni sebagai ibrah, pengajaran kepada seluruh kita, merujuk pada ayat. Ada kalanya ketua keluarga ni dilema antara mentaati Allah dengan kepentingan isteri dan anak. Dia dilema. Mentaati Allah ke isteri? Mentaati Rasulullah ke anak? Pilih mana? Jadi ada sahabat yang dilema. Sepatutnya tak ada dilema dah. Taat pada Allah, taat pada Rasulullah ni taat yang tidak berbelah bagi. Tak ada dilema dah bagi orang beriman ni, isu ni. Dalam konteks hijrah ni lah. Dalam konteks hijrah ni tak perlu kata saya sayang tinggal bini saya ya Rasulullah. Takkan saya nak tinggal bini saya di rumah ikut kamu. Kamu siapa? Kamu bukan duduk dalam rumah saya, bukan tidur dengan saya, bukan duduk masak saya di rumah, bukan duduk tolong iron baju saya, bukan duduk basuh baju saya. Ni bini saya duduk basuh baju saya ni, dia duduk masak saya, dia duduk belai peluk saya untuk tidur malam pergi lena. Rasulullah duduk tengah mana? Jadi kita dilema pada waktu itu sahabat. Sebab itu Allah kata aduwwal lakum, sesungguhnya sebahagian daripada isteri kamu dan anak kamu tu ada kalanya menjadi musuh bagi kamu dalam konteks mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita rasa selesa dalam ni. Sahabat pada waktu diuji begitu. Ada pula di kalangan wanita yang muslimah di zaman Rasulullah beriman tetapi suami mereka tidak beriman.
Dia dilema juga, nak tinggal suami ke tinggal ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah ni orang kata macam-macam. Hang ni gila kat Nabi ke? Macam-macam lah. Gila kat Rasul, gila kat Muhammad daripada suami sendiri. Tetapi memang wanita pada waktu itu tidak semua wanita diperintahkan ataupun wajib mandatory untuk berhijrah. Kerana berhijrah itu ada pengecualian ya. Kita dah sebut dalam tafsir surah kita sebelum ini. Bagaimana perintah hijrah itu memang wajib tetapi ada pengecualian, iaitu kepada golongan-golongan yang lemah seperti wanita yang tidak ada pimpinan suami, kanak-kanak kecil, orang yang tua-tua yang tak mampu berjalan, maka dikecualikan hijrah. Tapi nak ceritanya poin di sini merujuk pada lelaki lah terutamanya. Sebagai manusia yang dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga, Allah mengingatkan kepada kita tentang bagaimana keluarga itu pada hakikatnya kena mengamati kita dengan hati kita. Ia merupakan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita, seperti mana dia akan menarik kita dalam syurga ataupun menghumbankan kita dalam neraka. Na'wal'iyadzubillah. Itulah yang kita kena ingat. Maka diturunkan ayat sebagaimana disebut dalam tafsir tadi. Imam Ibn Jarir mengemukakan riwayat daripada Atha bin Yasar, katanya surah At-Taghabun semuanya diturunkan di Mekah. Surah Taghabun 18 ayat tadi diturunkan di bumi Mekah. Surah At-Taghabun ni kita dah muqaddimah dalam beberapa bulan yang lalu tentang bagaimana At-Taghabun ni maksudnya adalah golongan manusia yang rugi di akhirat. Golongan manusia yang rugi di akhirat. Yang telah kita sebut, golongan manusia yang rugi di akhirat ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, orang kafir. Ini confirm, orang kafir. Takkan kita nak kata orang kita pun orang kafir tak rugi. Tak boleh. Kita kena ada stand yang jelas. Kafirnya rugi. Orang jadi kafir tak beriman rugi. Hidup rugi di atas dunia, hidup juga ruginya hidup di akhirat. Rugi. Kita mungkin tengok dengan mata benda dengan bersifat mata kita yang materialism. Kita tengok orang kafir hidup senang, mewah apa semua. Tapi hakikatnya kita orang beriman, Allah sayangnya mereka ni. Kalau mereka ni orang kafir ni yang pandai, ada kalau di kalangan mereka yang baik, ada kalangan mereka yang terbuka, bersifat kemanusiaan yang bagus, ada di kalangan mereka yang kuat bekerja, pandai, tetapi amalan mereka sia-sia kerana tidak ada iman. Ini pandangan kita orang Islam. Kita tak boleh samakan. Kita kena ada stand. Jangan kita kata sama ya orang kafir dengan orang Islam. Ni susah lah. Ini kena masuk kelas lain, bab akidah lah. Ni saya kita ngaji akidah, tapi kita ngaji tafsir. Ngaji tafsir ni kita selitkan sikit bab akidah, bahawa kita kena ada pandangan jelas bahawa kita ni sebenarnya orang yang untung. Untung dipilih oleh Allah jadi orang Islam. Pilih oleh Allah. Benda kecil kita buat di atas dunia ni akan dilihat oleh Allah sebagai satu ganjaran yang besar. Baik itu dikira amalan kita ni. Kecil-kecil kita buat ni semuanya esok Allah Ta'ala balas. Tak sangka kita esok masuk syurga dengan sebab hampak sejadah je. Tak padan dengan syurga Allah bagi kat kita esok di akhirat dengan hampak sejadah masjid ni kecil, tapi kerana kita orang beriman, nilai pandangan Allah tu banyak. Nilai pandangan Allah banyak. Tolong orang, benda kecil-kecil je. Walaupun tak dapat gaji tinggi, tapi tolong orang. Ada unsur tolong, ikhlas tolong orang. Pada pandangan Allah dibalas dengan balasan yang tinggi kerana kita ada iman. Iman itulah menjadikan amalan kita tu dipandang oleh Allah. Orang kafir tak pandang. Allah tak pandang. Buatlah sebesar mana pun, bukit ke, kebaikan sebesar gunung ke, Allah tak pandang. Itu pandangan first stand kita. Kecuali dia masuk Islam lah, mudah-mudahan. Ada ulama perbahasan secara detail tentang bagaimana amalan-amalan baik orang kafir sesudah mereka peluk Islam, bagaimana hak dulu. Ada ulama kata perkara-perkara yang baik yang mereka buat sebelum Islam dikira oleh Allah. Ada pandangan ulama kata itu serah pada Allah Ta'ala. Allah boleh buat. Sama ada Allah terima tak terima. Adapun perkara-perkara yang buruk mereka sebelum Islam, itu dipadam oleh Allah. Allah ambil hak starting tu.
Allah nak ambil start tu, kemudian Allah nak ambil yang ending. Itu pandangan tak payah detail. Tapi poin ni ialah kita dalam keadaan Islam kita, dalam keadaan iman kita ni, kita kena pandang kita ni adalah orang yang untung Allah pilih kita, alhamdulillah. Adapun orang yang kafir, mereka dalam keadaan rugi. Rugi sangat. Rugi di atas dunia. Jangan lihat dengan materialisme mata kita ni. Lihat dengan mata hati kita. Rugi. Allah ruginya, sayangnya mereka ni. Kalau dah bagus, ada sebahagian mereka baik, ada sebahagian mereka pandai, ada yang mereka rajin, tapi Allah sayangnya hidup di dunia. Jadi kita kena ada sayang. Jangan kita pula kata sama aja. Ini kena baiki dulu lah. Ngaji akidah lu main ngaji tafsir. Tak ada masalah, kita nak jelas hebat tu. Tapi itu poinnya. Yang keduanya, siapa orang yang rugi? Dia sebut dah kuliah lepas juga, iaitu orang beriman pun ada yang rugi. Rugi juga. Tapi kerugian yang dirasai oleh orang beriman di akhirat tidak sama kerugian yang dialami oleh orang kafir. Kerugian yang dialami oleh orang beriman di akhirat ialah bentuk mereka rasa menyesal kerana tak menambahkan amalan. Dia rasa menyesal kan? Dia rasa menyesal kan? Ruginya dulu atas dunia, aku ada harta, aku tak bagi habis-habis. Duk sayang juga sebahagian. Kalaulah aku manfaatkan habis harta aku, bukan habis sampai tak ada langsung, tak. Kalau aku manfaatkan sebaik-baiknya, aku akan dapat lebih daripada apa yang aku nikmati dalam syurga sekarang. Aku dapat duduk gini ni. Oh sayangnya dulu kalau aku mula sembahyang, aku jaga taat pada Allah, aku jaga agama aku di awal lagi usia aku. Ni aku dah start lewat dah. Kalau aku boleh mula awal lagi, masya-Allah, aku lagi dapat nikmat. Itu bentuk dia. Itu bentuk penyesalan dia. Dia masuk syurga dah, tapi dia rasa rugi. Dia tengok kawan dia duduk atas tu. Oh, dia tu dulu tak ada harta macam aku pun, tapi duduk atas. Pasal apa? Pasal sikit pun dia infak fi sabilillah. Aku yang banyak tak infak, duk sayang sampai mati. Tak ada rasa pun. Gitu. Masuk syurga juga. Cuma dia tengok kawan dia tukang sapu sampah je, tapi duk syurga paling tinggi. Pasal rajin sedekah. Terkejut. Kawan aku tu untunglah. Itu untung. Lepas tu dia tengok pula kawan dia seorang lagi. Aduh, dia ni sama umur dengan aku. Dia pergi waktu usia 50, aku ni 70 pi tu matilah. Dia pi umur 50, tapi duduk syurga paling tinggi. Aduh, aku 70 pi masuk syurga juga, tapi duduk level bawah pada dia. Sedangkan dia usia pendek je, aku usia banyak. Rupanya dia mula beramal awal, aku lambat sikit beramal. Macam tu. Itu rupa orang menyesal di kalangan orang beriman. Itu rupa dia. Itu rupa dia. Jadi surah Taghabun ni surah berkait dengan dia cerita tentang keadaan hari kiamat, golongan yang rugi di akhirat. Maka biasanya cerita tentang hari kiamat ni surah-surah yang diturunkan di bumi Mekah. Adapun surah-surah ayat-ayat yang berkait dengan hukum hakam, yang berkait dengan perintah, larangan, suruhan dan seumpamanya diturunkan di bumi Madinah. Jadi itu sebab itu pengarang kita kata, Ibn Jarir mengatakan bahawa ayat ini diturunkan semuanya di bumi Mekah. Kecuali ayat berikut, iaitu wahai orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Kata Ibn Jarir, kata kecuali ayat yang kita baca tadi, yang hujung tadi, yang Allah Ta'ala ingatkan tentang fitnah anak dan isteri, itu diturunkan di Madinah. Perihal tentang bagaimana sebahagian orang beriman berdilema kerana mereka terpaksa meninggalkan isteri dan anak ketika arahan perintah berhijrah. Itu diturunkan di Madinah. Allah Ta'ala sebut ayat khusus tentang dalam surah ni, di hujungnya turunkan di Madinah.
kerana merujuk kepada peristiwa sahabat yang dilema kerana isteri dan anak mereka tidak beriman pada Allah dan tidak mengikut perintah yang disuruh supaya berhijrah ke Madinah. Dalam satu riwayat daripada Ibnu Abbas, beliau berkata seorang lelaki ingin berhijrah tetapi dihalang oleh isteri. Diturunkan kisah lain juga disebabkan ayat ini, dia nak taat kepada Allah tapi isteri halang. Inilah yang Allah Ta'ala ingin tegaskan, bagaimana ada sebahagian orang beriman itu mereka diuji oleh Allah dengan isteri, menjadi penghalang untuk mentaati Allah. Dahlah dia tak berjaya ajak bini dia beriman, bini dia duk halang dia pula untuk taat pada Allah. Allah ni, kita ni na'udzubillah lah, kan? Kalau kita gagal untuk, ataupun tak berjaya lagi lah, dalam bahasa saya tak mau sebut gagal, belum berjaya untuk menjadikan anak dan isteri kita ni supaya menjadi taat pada Allah ni, sekurang-kurangnya jangan mereka halang kita untuk taat pada Allah. Jangan jadi kita pula tu orang tulis kata apa nama, bacul tu, bacul tu. Jadi jangan sampai mereka pula menjadi halang kita, menjadi penghalang kita untuk taat Allah. Kita ialah belum berjaya lagi, kan? Kerana kerja hidayah, kerja bagi petunjuk, kerja bagi orang baik ni bukan kerja kita. Kerja kita ni mengajak, menasihat, memberi peringatan. Tapi Allah tak izin lagi mereka untuk bersama dengan kita taat pada Allah. Tak apa, itu ikhtiar kita berterusan. Hak tu tak apa, hak tu kita serah pada Allah, kerja kita berterusan. Tapi jangan pula kegagalan kita tadi, isteri dan anak ni, mereka pula halang kita untuk taat pada Allah. Jangan. Inilah Allah Ta'ala mengingatkan dengan lebih tegas. Ayat sebelumnya Allah kata, jangan wahai orang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh isteri dan anak kamu. Tapi ayat ini Allah kata isteri dan anak kamu ni menjadi musuh pada kamu. Lagi tegas daripada Allah. 3 kali ulang tentang ayat peringatan Allah Ta'ala kepada orang beriman tentang perihal anak dan isteri, sampai surah Taghabun Allah Ta'ala kata ada di kalangan kamu yang isteri dan anak itu bukan hanya melalaikan kamu, tapi mereka turut menjadi penghalang kepada kamu untuk mentaati Allah, menjadi musuh kepada kamu. Sampai dahsyat begitu. Jadi kalau kita baca, kalau tuan-tuan yang ikut tafsir saya sebelum ni, bagaimana kita dah sebut dah 2-3 ayat dan surah sebelumnya telah Allah sebut tentang peringatan-peringatan kepada orang beriman akan isteri dan anak. Tapi tidaklah setegas surah Taghabun ni. Surah Taghabun ni lebih nampak tegas daripada Allah, sebab Allah menggunakan ayat aduwwan lakum. Mereka itu, yakni isteri dan anak, ada sebahagian mereka menjadi musuh pada kamu. Ini kan? Jangan sampai begitu. Jangan sampai jadi musuh pada kita. Kita nak taat Allah tak boleh, kita nak ikut perintah Allah tak boleh, kita nak jadi nak buat ibadat tak boleh. Jangan, kan? Beliau berkata, demi Allah, sekiranya Allah menghimpunkan saya dan kamu di daerah hijrah, nescaya akan saya lakukan bagi kamu dan bagiku deraan. Kemudian Allah menghimpunkan mereka di sana lalu turunkan ayat. Jadi ada riwayat ulama mengatakan bahawa sebab diturunkan ayat 14 yang kita bacakan tadi ialah kerana ada seorang sahabat, isteri dia halang dia daripada ikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri itu halang, kan? Isteri duk suruh macam-macam, sampai suami nak ikut, nak taat pada Allah pun dia tak bagi. Jangan. Ini isteri kena tahulah. Isteri yang salihah ni sebenarnya kata, suami abang pergi sembahyang, abang tu orang azan tu pergi. Tu isteri. Walaupun mungkin dia tak jaga sangat, tapi dia suruh kita jaga Allah Ta'ala. Ini bagus. Kadang tengah malam dia gerak, abang mungkin semayang 2 rakaat pun tak apa dah. Mungkin semayang ni pukul 4 pagi elok, abang malam tadi tidur awal, ni pukul 4 pagi ni, bangun kencing dah, pergi semayang, ambil wuduk, semayang 2 rakaat, buat witir sikit. Dia macam tu. Jangan pula dia kata, abang ni nak pergi semayang, jom lah kita pergi, itulah kita, macam mana, tak boleh. Dia tak galakkan, ataupun dia halang suami. Jangan begitu. Adapun sebab turunnya ayat yang ke-16 yang kita baca tadi, ayat ke-16, A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Allah kata. Adapun ayat yang ke-16 diturunkan diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair. Katanya setelah diturunkan ayat bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, umat Islam mula bersusah payah beramal. Ada yang bersembahyang, ada yang tidak henti-henti melakukan sembahyang sehingga kaki mereka membengkak dan dahi mereka calar. Lalu Allah pun turun ayat tadi, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan semampu daya kamu. Jangan push diri sendiri. Jangan push. Jadi takwa ni jangan push. Kita buat sikit-sikit. Jangan buat push diri kita di luar kemampuan kita. Ni saya ada tengok kat di sinilah. Tapi dia tengok sebagai orang ni dia push diri dia. Nak jadi orang Islam ni nak. Kadang-kadang orang kita dia gambarkan jadi orang Islam ni kena suci. Tak, bukan suci. Kita bukan makhluk suci. Makhluk suci itu pandangan agama Kristian. Kristian jangan gambarkan kita ni orang Islam ni makhluk suci. Tak. Ni kita bukan stand gitu. Kita buat sekadar yang kita mampu. Kita ada salah, kita ada kurang, kita ada kelemahan. Tapi kita tak lari daripada landasan gegelincir. Kita patah balik. Kalau lari jatuh tergelincir, kita patah balik. Tergelincir, patah balik terus. Jangan gunakan buat suatu perkara yang di luar kemampuan kita. Maka ayat dalam surah, kata pengarang tafsir pengarang kitab ni, dia kata Allah pernah menurunkan dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Maka orang beriman bila dengar ayat tu, mereka pulun sahabat ni pulun nak jadi orang yang hak Allah sebut dalam Quran. Masuk surah Taghabun ni, Allah kata, wahai orang beriman, bertakwalah kamu dengan kadar yang kamu mampu. Tak semua level kita sama. Tuan-tuan mungkin tengok idola tuan-tuan orang alim, tok syekh, tok guru. Tuan-tuan nak jadi macam dia? Tak boleh. Saya mengaku saya tak mampu. Kita buat kadar kita mampu. Jangan kita nampak seorang tok syekh jadi idola kita, kita nak jadi sebiji macam dia. Tak mampu kita. Kita buat biasa. Kita buat, tapi kita jangan lari tergelasan. Kita buat sekadar kita mampu. InsyaAllah. Buat sedikit. Sebab itu Nabi SAW sebutlah hadis, i'malu ma tutiqun, sikit. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Beramallah kamu dengan kadar kemampuan kamu, sesungguhnya Allah tak pernah jemu kecuali kamu yang jemu. Wallahu a'lam. Itu Allah besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat sikit-sikit insya-Allah dengan istiqamah. Nilai istiqamah itulah yang paling penting. Wallahu a'lam. Kita sambung kuliah kita akan datang. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama. Dan untuk akhirnya sikit saya nak umumkan, insya-Allah saya tengah usahakan buat pondok pengajian turus untuk warga emas, dan kita nak insya-Allah kalau tidak ada halangan 2022 kita akan mula start kemasukan. Jadi kalau tuan-tuan nak berhajat ataupun berhajat nak infak, kita boleh terima infak tuan-tuan, zakat tuan-tuan dan seumpamanya. Dan wakaf, saya ada sijil wakaf dengan nilai RM10, sijil wakaf tunai. Mungkin kita boleh berurusan selepas solat nanti. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu asnal insana la yaqulu la jam salihan. Wallahu a'lam.